Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Iskandar bin Zainal Fitri. Rokam talaba Sifrin Hamzah Sifrin Wahid Arba'ah wa Sab'ah. Al-Faslu Bas Hamzah Fi Hadzal Yawm Sa'ashrah an Tarjamah Al-Akbar Al-Iqtisadiyah bi unwan Al-Bursah Al-Malaysia Tasjilu Mi'ah wa wahidun wa ishruna fasilah salasa wa tis'ain al-milyon ringgit min sofi arba fi rabi' al-salas al-sulus al-faini wa ishruna. Uslub fi tarjamah al-jarida hiya istihdam al-tarjamah at-tawasilah au fi al-lughah al-malawiyah tarjamah komunikatif fi ay aqumu bi tuwairi mawqi nahwiyah al-lughah al-arabiyah ila al-lughah al-malawiyah. Al-an saya akan membacakan terjemahan saya. Al-Bursa Al-Malaysia Tasjilu Mi'ah wa wahidun wa ishruna Fasilah salasa wa tis'ain Milyon ringgit min sofi arba'ah fil Rabi'as al-sulus al-faini wa ishruna. Terjemah. Bursa Malaysia memperoleh keuntungan bersih sebanyak 121.93 juta ringgit pada suku ketiga tahun 2020. Dalam tajuk ini saya tidak mengubah mana-mana kedudukan dan saya terjemah secara direct sahaja. Kemudian seterusnya saya akan membacakan terjemah yang seterusnya. Kuala Lumpur Samania wa Ishruna Oktober Tasrin Al-Awwal bernama Sijillat Bursah Al-Malaysia Mi'ah wa wahidun wa ishruna Fasilah salasa wa tis'ain Milyon ringgit Malaysia fi Sofi al-arbah fi rabi' as-sulus al-muntaha fi as-salasuna September al-fani wa ishruna muqabilu as-sab'ah wal arba'una fasilah asyara milyon ringgit fi rabi' nafsahu min al-madi wasito taksan al-ada'i fi sawki al-waraq wal mushtaqat al-maliyah. Terjemah. Kuala Lumpur 28 Oktober Bursa Malaysia telah mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 121.93 juta ringgit pada suku ketiga, iaitu pada 30 September 2020 dianalogikan dengan statistik pada suku ketiga pada tahun lalu, iaitu sebanyak 47.10 juta ringgit, kerana terdapat peningkatan ekonomi dari sudut pasaran saham dan kewangan. Dalam terjemahan ini, saya ada menukarkan beberapa perkataan, iaitu dianalogikan. Yang saya menukarkan dan berbanding dengan dianalogikan untuk menyedapkan ayat.
Statistik saya menambah perkataan statistik, dan suku ketiga pada tahun lalu saya tukar Riyad Muntaha pada tahun lalu. Dan juga itu saja terjemahan yang saya lakukan. Seterusnya saya bacakan statement yang seterusnya. Amma al-ibiradat li-rabi' as-salus min al-hali faqat balagat wa sab'u wa salasuna fasilah arba'a wa sab'aini million ringgit muqaranah bi mi'a wa isnan wa ishrun fasilah sab'a wa sattin million ringgit fi nafsi rabi' qabla am. Terjemah Malawiyah. Pada suku ketiga pada tahun ini, jumlah pendapatan negara memperoleh keuntungan sebanyak 237.74 juta ringgit dibandingkan dengan 122.67 juta ringgit pada suku ketiga pada tahun lalu. Di sini saya menambahkan perkataan negara bagi melengkapkan ayat tersebut yang tidak lengkap. Kemudian saya membacakan statement yang seterusnya. Min janibihi qala rais tanfizi al-Barusah Muhammad Omar Swift bin fi bayan lahu ams as-sulasa in fursah haqqat adaun al-maliyun istisnaiyan hilalul tis'a ashhar minal am al-hali fi zuruf lam yasbiqu laha masil bitasjil a'la arbah addu al-gharibah wa khasus aqliyah muzu idrojaha fi am al-faini wa khumsah. Terjemah Al-Malawiyah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CEO Bursa Saham Malaysia Muhammad Omar Swift, dalam satu kenyataan semalam hari Selasa, bahawa Bursa Saham telah memperolehi kejayaan besar dari sudut kewangan sepanjang 9 bulan dalam tahun ini, dengan keuntungan paling tinggi dari segi cukai dan kepentingan minoriti. Hal sebegini belum pernah terjadi sejak disenaraikan sendiri pada tahun 2005. Dalam statement ini, saya menukarkan kedudukan lam yasbiqu laha masil ke belakang untuk menjadikan ayat itu mudah untuk difahami. Seterusnya saya membacakan terjemahan yang seterusnya. Amma binisbah li safi al-bah fi ashhar tis'a min hazal al-am faqad sajala ataini wa isnan wa sab'un fasilah tis'a wa samani million ringgit muqaranah mi'ah wa arba'una fasilah tis'a wa ishrin
مليون رنجت لعام 2029 في حين بلغت الإيرادات 568.27 مليون رنجت مقابل 373.15 مليون رنجت في فترة نفسها من العام الماضي. Terjemah Al-Malayawiyah, bursa saham telah mencatat keuntungan bersih sebanyak 272.89 juta ringgit untuk 9 bulan tahun ini dibandingkan 140.29 juta ringgit pada tahun lalu. Sementara jumlah pendapatan negara memperoleh sebanyak 568.22 juta ringgit, lebih tinggi dibandingkan 300.15 juta ringgit pada tempoh sama tahun lalu. Petikan seterusnya, Wakalah Al-Anba'i Wal-Wataniyah Al-Malaysia bernama Ba'ain Sinha. Terjemah Al-Malayawiyah, agensi berita nasional Malaysia bernama. Seterusnya kita dapat lihat terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 perkataan baru yang didapati dalam terjemahan akhbar ekonomi. Antaranya adalah Bursa Al-Malaysia, yang bermaksud Bursa Malaysia, Tasjilu, ia bermaksud keuntungan yang bersih, Sofi Al-Arbah, yang bermaksud suku ketiga, Oktober ataupun Tashrin Al-Awwal, bermaksud Oktober. Antaranya Al-Rabih, Al-Salis, Al-Muntahar, suku ketiga terakhir, Muqabalah, analogi ataupun bandingan, Al-Am Al-Madi, tahun lalu, Al-Sawqi Al-Waraq, pasaran saham, Al-Mushtaqat Al-Maliyah, pasaran kewangan, Al-Iradat, pendapatan, Waman janibihi, menurut pihak Raisu Al-Tanfizi Al-Barusa, Ketua Pegawai Eksekutif CEO, Al-Istisnai, kejayaan besar, Al-Doribah, cukai, Al-Hassasun Al-Aqliyah, kepentingan minoriti, Lam Yasbaqul Hamasil, belum pula terjadi, Al-Idrojiha, disenaraikan, Fitrah, tempoh, Wakalah Al-Anba'i Wal-Wataniyah Al-Malaysia, agensi berita nasional Malaysia. Di samping itu, terdapat strategi penterjemahan berita ekonomi. Dia mempunyai 3 proses, iaitu sebelum menterjemah, semasa berterjemah dan selepas menterjemah. Sebelum terjemah, kita mestilah membaca teks akhbar bahasa Melayu secara keseluruhannya terdahulu, kemudian menulis perkataan Melayu dan istilah ekonomi yang tidak difahami di ruangan yang lain. Selepas itu,
membuat carian melalui medium terjemahan seperti kamus bahasa dan kamus makni, dan juga buat carian melalui medium internet seperti Google Translate dan reversal dalam bahasa Melayu atau Inggeris. Proses yang kedua ialah semasa menterjemah. Yang pertama, mulakan terjemahan dengan mencari istilah berkaitan ekonomi di kamus bercetak terdahulu. Kemudian barulah meneruskan pencarian di medium internet, kerana dalam kamus bercetak mempunyai perkataan yang serupa dari segi istilah ekonomi berbanding dalam internet. Selepas itu, sesuaikan istilah tersebut dalam ayat yang hendak diterjemah. Selepas itu juga, barulah disusun ayat-ayat tersebut mengikut kesesuaian tata bahasa Melayu dan Arab. Kemudian, akhirkan terjemahan dengan proses pengguguran dan penambahan supaya ayat tersebut tidak mengikut teks asal dan mudah difahami. Kemudian, selepas penterjemah, mulakan dengan simakan semula terhadap terjemahan yang dilakukan supaya tidak berlaku kekeliruan. Kemudian pastikan terjemahan itu memenuhi kesesuaian dari segi nahwu, saraf dan iqra'. Kemudian berikan terjemahan tersebut kepada rakan-rakan atau orang yang berpengalaman dalam bidang terjemahan untuk disemak semula. Seterusnya saya akan menerangkan masalah-masalah yang dihadapi ketika melakukan terjemahan akhbar ekonomi. Antaranya yang pertama adalah istilah dan terminologi yang tidak bersesuaian sama ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Yang kedua, pembentukan susunan kata-kata yang berlainan dengan uslub yang digunakan dalam terjemahan. Yang ketiga, terdapat masalah dalam menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam terjemahan. Dan seterusnya, terdapat perbezaan budaya dalam akhbar dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kemudian terdapat solusi penyelesaian bagi masalah yang wujud di atas. Yang pertama adalah membuat pencarian akhbar yang terdahulu sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu supaya kemahiran dalam menterjemah semakin meningkat. Yang kedua adalah melakukan latihan secara berkala seperti menulis istilah ataupun terminologi yang tidak difahami dan mencuba sedaya upaya untuk menghafalnya. Yang ketiga ialah sentiasa merujuk kepada sesiapa yang berpengalaman dalam bidang terjemahan untuk menimbul ilmu yang lebih. Kemudian saya akan membacakan menerangkan cadangan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana dalam meningkatkan pengetahuan dalam menterjemah menterjemah akhbar ekonomi. Yang pertama adalah sentiasa mempelajari tentang kemahiran bahasa Arab atau Melayu atau Inggeris sama ada dalam kaedah penulisan, pembacaan dan hafalan. Yang kedua ialah sentiasa menghafal istilah baharu dan tidak mengharapkan kepada medium terjemahan sama ada di internet ataupun secara bercetak. Hadza faqat minni. Syukran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.